Marilah sama-sama kita memberkahi majlis kita pada malam yang penuh berbahagia ini, malam Jumaat, dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini, Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Hazwan Hafiz bin Abdul Jalil, pengurus cawangan daerah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, yang saya muliakan, yang berusaha jawatan kuasa Masjid Kayangan Berincang, yang saya hormati Al Mukarram Tuan Imam Tuan Bilal yang bertugas di masjid ini, dan seterusnya para asatizah yang senantiasa menyampaikan agama Allah SWT di tempat ini. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang hadir pada malam ini, dan juga yang mendengar suara ini di luar sana. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Jumaat ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam masjid ini. Semoga majlis kita ini dirahmati oleh Allah dan kita semua diampuni dosa oleh Allah. Disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, satu langkah kita melangkah kaki ke masjid, sama ada dengan niat untuk solat berjemaah ataupun dengan niat untuk join majlis ilmu, maka Allah SWT angkat satu darjat. Allah hapuskan sesuatu, yakni dosa. Allah angkat setiap langkah tu satu darjat kemuliaan kita di sisi Allah. Allah gandakan pahala, dan setiap satu langkah pula Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa. Tapi kalau hari ini kita tak datang dengan berjalan kaki, tapi kita datang dengan kereta motor. Kalau kereta motor dikira dengan satu pusingan roda tayar tersebut. Kalau helikopter, kipah tersebut. Maka insya-Allah banyaklah pusingan-pusingan roda tayar tersebut. Semoga Allah merahmati kita, mengangkat darjat kita, memuliakan kita di sisinya, mengagungkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikatnya. Sentiasa Allah sebut ni umat Muhammad yang senantiasa beribadah kepadanya, dan kita hadir pada malam ini moga-moga diberkahi segala perkongsian kita pada malam ini. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, saya Ustaz Ahmad Salihin hadir daripada bumi Setiu, Terengganu, daerah Setiu, Terengganu. Kebetulan hadir di sini pada malam ini bawa staf-staf saya lah, yang merupakan pengamal perubatan Islam, ruqyah syar'iyah, semuanya berdaftarlah, bertauliah. Kebetulan hadir, alhamdulillah. Terima kasih banyaklah kepada Ustaz Hazwan kita sudi menguruskan kuliah pada malam ini, dan terima kasih banyak kepada jawatan kuasa Masjid Kayangan sudi menerima kami. Moga-moga bermanfaatlah pada malam ini. Kalau tak ada jemputan pun kami akan hadir juga masjid yang berdekatan, kerana memang itu perangai kami lah, pergi ke mana-mana
masjid tempat utama kami singgah untuk solat berjemaah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkongsian pada malam ini adalah lebih kepada perubatan Islam berlandaskan syar'iyah, yakni berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita sakit, tuan-puan, perkara yang paling kita takut selain daripada mati, M-A-T-I, mati, manusia akan temui ilahilah mati, iaitu sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sakit sebelum mati. Dan Rasulullah bagi tahu kepada Jibril dan juga kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, kalau begini rasa sakitnya sebelum mati, maka timpakan segala sakit umatku kepadaku. Rasulullah sentiasa ingat kepada kita walaupun saat sakaratul maut dipanggil. Dan ini menakutkan, sakit ini sangat menakutkan. Kita akan merasai kesakitan. Sakit hati itu lain kira. Sakit disebabkan penyakit. Kalau disebabkan penyakit jantung, kanser, leukemia, sakit kepala, kaki, itu biasa saja. Kita boleh pergi ke hospital, doktor cek, ambil ubat dan buat rawatan. Tapi pada malam ini, bila sakit itu hadir kepada kita ataupun ahli keluarga kita berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Halus, tak nampak, tapi sakit itu dirasai. Seperti yang berlaku saat ini di Malaysia, banyak kes sihir yang melanda negara kita dan juga masyarakat kita, terutama sekali yang beragama Islam. Terutama sekali non-Muslim ada gangguannya, tapi tak banyak. Yang banyaknya adalah orang Islam yang beragama Islam. Kerana itulah serangan syaitan utama kepada orang yang beragama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila sakit berkaitan dengan sihir, gangguan jin, gangguan tempat, saka, jin balas dendam, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil intiqam. Ada jin yang mencintai manusia, dipanggil jin asyik, asyik, mencintai manusia disebabkan amalan-amalan ataupun aktiviti kehidupannya. Jin itu mengganggunya, ingin memilikinya, dan nak hidup bersamanya. Maka bermulalah episod diganggu oleh syaitan juga, jin syaitan. Maka bermulalah episod kita menderita sakit tersebut. Di hospital tak ada penyakit, tapi kita sakit. Kita cek hospital lain, tak cukup dengan hospital kerajaan, hospital swasta, pakar dan sebagainya. Akhir sekali doktor mengesahkan kita sakit mental, psikiatri dan sebagainya. Sedangkan kita tak sakit, bukan sakit mental. Mereka tidak merasai kesakitan disebabkan gangguan jin. Hanya yang merasai sakit gangguan jin yang tahu erti bagaimana diganggu oleh jin syaitan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka bagaimana kita nak buat? Allah uji kita. Seperti Allah suruh kita cari nafkah. Kita cari nafkah yang baik, berniaga baik, tidak mencuri, meropak bin, tidak. Maka kita cari jalan nafkah yang baik, diradai oleh Allah, jalan yang halal lagi berkat. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan sakit disebabkan gangguan jin sihir, maka Allah nak lihat bagaimana jalan kita berubat, jalan kita mencari penyelesaian masalah, rawatan yang syar'i. Maka ada yang pergi ke bomoh, ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke tukang sihir pula. Ada yang sembuh, tidak dinafikan, ada sembuh, tapi sembuh dalam murka Allah. Seperti yang cari nafkah, mereka malah bekerja di ropak bank, ambil rasuah, kaya tapi tidak berkah dan dimurkai oleh Allah. Begitu juga yang sakit disebabkan gangguan jin, cari jalan bomoh dengan dukun yang tidak syar'i. Ada yang sembuh, akan tetapi dimurkai oleh Allah. Maka ketahuilah tujuan syaitan mengganggu manusia pertama adalah menjebak kita kepada kesyirikan. Pertama. Yang kedua, kalau dia tak dapat kita berlaku syirik,
paling kurang kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah murka kepada kita, biar kita tak syirik, tapi kita hidup dalam murka Allah. Itu yang dikehendaki oleh syaitan. Tuan pai dirahmati oleh Allah, disebut dalam hadis sahih, barang siapa yang pergi kepada dukun yang dia tak percaya, tapi dia pergi, dia tahu dah tu dukun, dia pergi berubat untuk dapat kesembuhan, maka Allah tidak terima solatnya selama 40 hari. Bagaimana solat kita selama 40 hari dalam murka Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita? Kalau orang lain tak pandang kita, kita boleh hidup lagi. Tapi kalau orang terdekat dengan kita tak pandang kita, hari-hari isteri pandang kita dengan sini ataupun tak pandang kita, bagaimana kita hidup? Menyampah hidup, terasa sakit. Hidup walaupun makan kenyang, mandi basah, tapi resah gelisah. Kerana apa? Hidup dalam satu rumah, tapi isteri tak nak pandang muka suami, ataupun suami tak nak pandang muka isteri. Benci, marah dan sebagainya. Derita hidup. Bagaimana pula kalau kita hidup selama 40 hari tadi, Allah pandang kita dengan murka, ataupun Allah langsung tak pandang kita, tapi tetap dapat murka Allah. Habis kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Tuan pai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan itu tak dapat menjebakkan kita ke lembah kesyirikan, dia akan jebakkan kita ke lembah kehinaan, iaitu dalam dosa sentiasa, dalam murka Allah. Maka syaitan itu mengganggu manusia dengan dua perkara. Pertama, dengan menimbulkan penyakit maknawi. Sekejap lagi saya jelaskan. Yang kedua, dengan menimbulkan penyakit hissi. Dengan dua penyakit ini, ramai manusia boleh terjebak dengan kesyirikan. Dua penyakit ini juga banyak manusia melakukan perkara yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melanggar batas syariat. Pertama adalah penyakit maknawi. Apa itu penyakit maknawi? Penyakit maknawi adalah penyakit yang berkaitan dengan jiwa. Contoh, sangka buruk, dendam, benci, pandang manusia dengan hina. Pandang manusia dengan hina, tidak ada belah kasih sesama makhluk. Nampak simple tuan-puan. Riak, ujub, hasad. Ini adalah penyakit maknawi. Bagaimana penyakit ini ada? Contoh, kita berlandaskan perubatan Islam pada malam ni. Dalam konteks perubatan Islam, contoh, isteri ataupun anak kita sakit. Kita bawa anak dan isteri kita pergi cek di hospital. Doktor mengesahkan anak dan isteri kita tidak ada penyakit. Masuk MRI, cek semua tidak ada penyakit. Lalu kita pun bawa anak dan isteri kita yang sakit tadi pergi jumpa seorang pengamal perubatan. Dan mungkin lebih kepada dukung lah. Lalu pengamal perubatan itu berubah, merawat, lalu mengesahkan isteri kamu kena sihir. Kita pun tanya dia, apa bukti? Mesti kena tanya. Dia pun bagi tahu, percayalah cakap aku, dengan ilmu yang aku ada ni, isteri kamu terkena sihir. Kita pun percaya, habis kita. Bila kita percaya, kita akan tanya pula. Ni dipanggil serangan syaitan menyerang jiwa. Kita akan tanya pula, siapa yang sihir? Soalan pertama. Kenapa dia sihir? Soalan kedua. Macam mana dia sihir? Soalan ketiga. Macam mana cara dia buat? Yang keempat, dia tak ada soalan dah. Yang keempat, balas dendam. Biasa itu berlaku. Ataupun sangka buruk. Jadi soalan pertama, siapa yang sihir? Kita nak tahu benda tu. Lalu dia pejam mata ataupun dia buat ritual dia.
Ini bukan orang jauh ni, orang dekat. Dia tak sebut nama. Bila sebut orang dekat, maka serangan kepada penyakit jiwa maknawi tadi terbuka luah pintu. Siapa orang dekat? Adik-beradik kita. Siapa lagi? Jiran tetangga. Siapa lagi? Kenalan rapat. Siapa lagi? Rakan sekerja. Siapa lagi? Yang sentiasa bermusuh dengan kita. Bukti tidak ada, tapi tuduhan telah ada. Maka terbuka pintu kepada syaitan ketika itu. Tuan pada rahmati Allah, ini penyakit maknawi. Wallahi tak akan sembuh penyakit dia. Wallahi. Kenapa? Kalau ada bukti sekalipun, tidak boleh buka pintu fitnah tersebut. Tak boleh dalam perubatan Islam. Sebab apa? Sebab perawat bukan saja merawat sakit pesakit yang dialami oleh pesakit, seperti sakit kepala ataupun sakit perut. Di scan hospital tak ada penyakit, datang kepada kita, kita pun rawat. Memang betul ada sakit perut. Dia mula sakit perut bila rawat. Mulalah dia tanya, kenapa saya sakit perut? Pada masa tu perawat bukan sahaja merawat sakit perut, tapi perawat mesti juga merawat hati dia, yakni jiwa tadi, penyakit maknawi, supaya dia tidak sangka buruk, supaya dia redha ini adalah takdir Allah, ujian daripada Allah SWT kepada dia. Dia dah cari jalan yang syar'i, berubah, fokus kepada kesembuhan, bukan fokus kepada penyakit semata-mata ataupun asbab penyakit. Fokus pada kesembuhan. Tuan pada rahmati Allah SWT, kalau pergi kepada dukun tak dia, siapa buat? Orang dekat. Mesti kita masuk dalam lagi. Siapa orang dekat tu? Kalau kita jenis panah barang, mesti kita nak tahu. Maka mulalah dia bagi tahu adik-beradik, jiran, rakan sekerja. Maka mulalah sangka buruk ataupun mulalah pergaduhan. Maka di situ akan terputusnya silaturrahim. Bila terputus silaturrahim, tuan pada rahmati Allah, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah. Apa bukti dia? Disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam. Dalam bab yang terakhir ada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ni hadis yang panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan 7 malaikat sebelum menjadikan langit dan bumi. Dan setiap 7 malaikat itu ditempatkan di setiap lapisan langit. Ada 7 lapisan langit. Setiap hari amalan kita naik bercahaya akan tersekat di pintu-pintu langit. Antara yang tersekat di pintu langit yang ke-7 tak naik kepada Allah adalah sangka buruk kepada manusia yang lain, memutuskan silaturrahim. Silah hubungan ar-rahim, kasih sayang. Silah hubungan kasih sayang ar-rahim. Memutuskan silaturrahim, memutuskan kasih sayang di antara manusia, dan tersekat amalan kita di pintu langit yang ke-7 bila terputus silaturrahim. Maka bila Allah tak terima amalan, siapa lagi yang nak terima amalan kita? Kita masuk dalam kubur, kita tak harap benda lain dah. Kita harap amalan kita yang menemani kita dan menjadi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Bayangkan Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Al-Quran. Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat. Kiamat paling dekat adalah kematian kita lah. Memberi pertolongan kepada kamu. Bayangkan hari ini kita baca Al-Quran dengan penuh yakin Al-Quran ini akan memberi pertolongan kepada kita. Tiba-tiba amalan kita baca tu tidak sampai kepada Allah, tersekat. Disebabkan putus silaturrahim dengan sangka buruk akibat percaya kepada bomoh tadi. Ini bahaya. Rosak. Walaupun tidak syirik, tapi rosak amalan kita, maka terjebak kita ke lembah kehinaan. Tuan pada rahmati Allah, itu step bagaimana syaitan merendahkan nilai khalifah di atas muka bumi, iaitu
keturunan Adam alaihi salam. Sebab dia sangat benci kepada keturunan Adam, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak kelebihan yang Allah beri kepada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, maka carilah perubatan yang syar'i, yang benar. Kita lihat hari ini di dalam media sosial, banyak sangat perubatan yang berselindung atas nama rawatan Islam. Tapi bila kita lihat dia punya bacaan teruk, bacaan Al-Quran, Allahu Rabbi, teruk. Dia punya kaedah tidak menepati syariat. Dia punya bahan tidak ada kaitan pun dengan penyakit yang dialami oleh pesakit. Lebih kepada bisnes sebenarnya. Tuan-tuan, yang kita duk cari pada dia adalah klaim begitu hebat. Berubat dengan saya, insya-Allah datang bawa penyakit, pulang dengan kesembuhan. Apakah dia dapat menjamin kesembuhan? Kita tuan-tuan boleh merawat ikhtiar, tapi kesembuhan tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang boleh jamin kesembuhan, termasuk doktor. Doktor dia berubat atas asbab. Guna herba ni, ubatan ini ada kaitan dengan penyakit ini, mungkin berkurang penyakit ataupun sembuh. Dia bergantung pada asbab. Asbab tidak syirik. Seperti makan Panadol, hilang pening kepala, tidak syirik kerana dalam Panadol itu ada khasiat-khasiatnya tertentu yang boleh merawat penyakit pening kepala, demam dan sebagainya. Dia ada asbab dia. Contoh minum air ni akan hilang dahaga, dan sudah terbukti air ini asbab hilang dahaga. Siapa yang menghilangkan dahaga? Allah. Tapi air ini asbab, maka tak mengapa. Tiba-tiba kita pergi kepada rawatan yang pelik, adalah bacaan pelik, Al-Quran pun tidak taktil bacaan, kaedah mungkin kita tengok pelik, meraba sini situ, meraba anak isteri kita, tak boleh tuan-tuan. Jangan benarkan perawat meraba-raba di badan anak dan isteri kita. Kalau atas kepala pakai sarung tangan dengan baik di belakang, tak mengapa. Tapi kalau dia depan ni, dia lah duduk depan dada perempuan, sarung tangan tak pakai sarung tangan pun tak boleh, dada tempat sensitif, dia letak situ, letak tangan pula di dada isteri orang. Ini tak boleh, menyalahi keadaan syariat. Laki sama laki, kita letak, walaupun lapik tangan, letak je punggung kawan kita lelaki, dia rasa sensitif tu, sensitif. Tu laki sama laki, apatah lagi berlawanan jantina. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahan pula digunakan bahan yang pelik-pelik. Contohnya kita pergi, dia pun bagi satu azimat. Ambil azimat ini, jangan buka. Sama ada kain yang dijahit ataupun getah. Getah yang pelik-pelik, jangan buka. Ambil je. Apa? Getah ni akan menyembuhkan kamu. Ikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Dia sebut macam tu, ikhtiar. Kita ikhtiar, ambil ni. Tak apa, ambil. Ikhtiar. Kita ikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Tak boleh. Sebab apa? Mana mungkin getah ataupun kain boleh menyembuhkan penyakit kita seperti air tadi menghilangkan dahaga. Asbab tak kena. Kalau asbab tu tak kena, tak boleh kita gantung kesembuhan kepadanya yang tidak layak jadi asbab kesembuhan. Tak boleh. Maka benda ni haram. Saya tak sebut syirik, itu haram hukumnya. Menyalahi kaedah asbab tu tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita nak merawat diri kita ataupun anak keluarga kita, perhatikan 3 benda. 3 benda ni kita kena perhatikan. Tak kira dia pakai jubah sekalipun, serban sekalipun, kopiah ke, tak pakai kopiah ke, pakaian dia ke apa, tak kira. 3 ini perlu diambil kira. Pertama, bacaannya. Kita dengar baik-baik bacaannya, betul ataupun tidak dia baca Al-Quran. Kalau bukan baca Al-Quran, kita dengar, kita faham tak apa yang dia baca. Contohnya bukan bacaan Al-Quran,
Dia baca apa? Wahai bangsa jin, keluarlah kalian dari tubuh hamba Allah ini, bertaubatlah kepada Allah, berhentilah mengganggunya. Kita semua hamba Allah. Faham tak? Kita boleh memahami walaupun bukan ayat Al-Quran, tapi bahasa tu kita faham dan tidak melanggar syariat, tu tak apa. Yang asal di laut, pulang ke laut. Asal di hutan, pulang ke hutan. Asal di gunung, pulang ke gunung. Boleh atau tidak? Boleh. Diharuskan. Tak ada masalah. Sebab apa? Masih tidak melanggar syariat. Betul. Tapi kalau ada perkataan yang kita tak faham, contohnya, hei ya ma'syaral jin. Ya ma'syaral jin okey lagi. Ada dalam Al-Quran. Tiba-tiba disebut kalimah-kalimah yang kita tak faham. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Hei seteruku, wa ma yatalattab wallahu yusiranna bikum. Aku alif kau ba. Amtaqa maisan ala kamisan bidon bisan batamiyutamatisan. Tu. Dalam bahasa-bahasa yang kita tidak dapat fahami, maka tidak boleh. Itu tidak boleh. Kerana ruqyah ini adalah jampi-jampi syar'iyah yang kita ambil daripada Al-Quran, doa-doa syifa daripada sunnah Nabi SAW, dan juga ayat-ayat yang kita fahami dan baik maknanya serta bermanfaat, maka dibolehkan. Itu tak ada masalah. Macam tadi tak boleh. Pertama, bila kita nak buat rawatan, kita dengar bacaannya. Perawat perubatan Islam yang sebenar, dia tidak akan baca slow. Paling kurang kita dengar dia baca. Kita dengar. Kalau kita duduk dalam satu bilik tu, kita dengar dia baca. Kena dengar. Sebab alunan Al-Quran itu, frekuensi suara, gelombang suara itu akan mempengaruhi badan. Akan mempengaruhi molekul-molekul darah pendengar tadi. Bukan itu saja, saya pernah merawat pesakit yang kerasukan orang lain. Orang yang dengar orang lain. Kawan-kawan dia kadang, dia tak ada sakit pun, orang lain. Sebab apa? Kita baca kuat. Tapi tidaklah terlalu kuat, bacaan tu didengari. Macam ni lah, didengari suara ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Pertama bacaan. Pastikan bacaannya betul dan kita fahami. Okay. Sebaiknya adalah Al-Quran lah, dan menggunakan nama-nama Allah SWT. Dia step orang perubatan Islam ni, tuan-puan, dia tidak akan menunjukkan kehebatan diri dia. Dia akan menunjukkan kehebatan Allah. Mukjizat Al-Quran. Sebagai contoh, uskun. Uskun ni ustaz capu dukun. Nampak pakai jubah, tapi berubat cara dukun. Kita jadi terkeliru. Tu. Baca Quran, tangan duduk pada kemaluan perempuan. Baca itu betul, kaedah salah, tak boleh. Ini dipanggil uskun. Ustaz baca Quran, tapi kaedahnya dukun. Itu. Contohnya, ini contoh. Tak salah, tapi salah dari sudut maknawi, dari sudut penyakit jiwa. Contoh, wahai bangsa jin, mu kenal dak aku siapa? Tengok aku ni. Mu ingat aku ni siapa? Kalau mu dak keluar, aku akan hukummu. Aku akan pancungmu. Aku akan bakarmu. Aku lebih hebat darimu. Dia menunjukkan kebesaran diri. Itu bukan perubatan Islam. Itu. Tak boleh itu. Walaupun jin tu nampak reaksi, tapi syaitan licik, dipanggil talbis iblis. Dia cucuk. Dia halus jarum dia cucuk pada jiwa perawat. Api. Besarkan dirimu. Tunjukkan kehebatanmu. Ini tak boleh. Pesakit okey, perawat pula sakit. Sakit maknawi dipanggil. Betul. Sakit maknawi. Nak buat live pun agak-agak lah. Niat baik-baik.
bukan nampak kehebatan diri. Itu. Ramai sekarang buat live dalam rawatan, niat baik-baik. Kita tengok hak pendengar ni, oh bisa ustaz, oh hebat ustaz, hebat, oh, wow, teknik ni hebat, oh, ada kelebihan ini. Oh. Macam-macam karamah ini ilmu laduni ini. Banyak. Masjid tak nampak mata hidung pun. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun agama pun bila kita tanya tak boleh jawab. Ilmu laduni macam mana? Itu. Perubatan Islam sebenar bila kita lihat, kita akan nampak keagungan Allah, kehebatan Al-Quran. Contoh perawat perubatan sebenar. Bila dia meruqyah pesakit, pertama dia akan mengikhlaskan niat dia. Ya Rabbi bil ikhlasi khallis qalbi minasyirki wal isyan. Hei Tuhanku, dengan perintah ikhlasmu aku, ya Rabbi bil ikhlas khallis, sucikanlah hatiku daripada segala kesyirikan dan dosa maksiat. Dosa maksiat batin, riak, ujub, takabur, hasad. Kemudian dia akan mulakan, wahai bangsa jin, takutilah azab Allah, taatilah perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya. Sembahlah Allah, taatilah perintah Allah. Kami adalah hamba Allah, kamu juga adalah hamba Allah. Tugas kita adalah menyembah Allah. Saat kita akan dikembalikan kepada Allah. Baca dalil, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Apakah kamu mengira kamu tidak akan dihisap, dihitung amalan yang telah kamu lakukan? Kelak kamu akan dihitung atas apa yang kamu lakukan. Ingatlah Allah Maha Adil. Allah akan membalas segala apa yang kamu lakukan. Oleh itu bertaubatlah kepada Allah, berhentilah mengganggu hamba Allah ini. Kita baca, takutilah azab Allah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Telah disediakan neraka Jahannam, sebilangan besar di dalamnya adalah kaum jin, kita tekan situ, dan manusia yang mana mempunyai hati tapi tidak menggunakannya untuk membesarkan Allah, mempunyai mata tidak mahu melihat kebesaran Allah, mempunyai telinga tidak mahu mendengar nasihat-nasihat agama. Mereka ini seperti binatang ternakan, bahkan lebih teruk lagi. Mereka lah golongan yang lalai. Bertaubatlah kepada Allah. Jin tu akan rasa insaf, orang pendengar tu akan rasa insaf kepada Allah. Bukan lihat hebat perawat, bukan lihat perawat ni ada kuasa, boleh menyembelah jin, boleh membakar jin. Tidak, perubatan Islam dia akan membawa kepada keagungan Allah, kebesaran Allah. Kemudian kita sebut ini sebelum ruqyah, kita dakwah jin tu, wahai bangsa jin, sesungguhnya Al-Quran adalah sumber kesembuhan. Allah menyembuhkan dengan asbab Al-Quran, dan asbab Al-Quran ini adalah sumber kesembuhan yang terbesar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sesungguhnya kami, yakni Allah, turunkan Al-Quran menjadi penyembuh, menjadi penyembuh, menjadi penyembuh. Kita boleh ulang. Dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan kami beriman kepada kitab Al-Quran. Kami meyakini Allah menyembuhkan dengan asbab Al-Quran. Jin tu akan ketak terus tu apa? Ketak tangan dia. Belum lagi dia ruqyah. Bukannya kita baca, mudah kenal ke aku siapa jin? Ha? Banyak ekor aku sebelah jin ni. Aku masuk keluar alam di sebalik mata berapa kali dah. Tengok aku baik-baik. Tak takut aku ke? Bukan itu perubatan Islam. Bukan gitu. Bukan gitu. Itu penyakit maknawi, menimbulkan penyakit maknawi. Ini hakikat yang perlu diterima. Kita baca di slide tadi,
Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat nombor 91. Saya baca tadi hadis yang tunjuk di skrin TV ni. Ingatan saya boleh ingat apa yang saya baca sepanjang pagi tadi sampai malam. Alhamdulillah, ingatan saya boleh ingat detail satu persatu. Disebut dalam hadis tadi, boleh baca nanti kalau slide ni main. Takabbur adalah seseorang itu tidak dapat menerima kebenaran dan memandang orang lain dengan pandangan remeh. Dan bila kita bagi nasihat ini, kalau benda ni betul, terima. Kalau tak mau terima, maksudnya sombong. Sombong itu dalam bahasa Arab dipanggil takabbur. Dan sifat takabbur ini adalah sifat syaitan. Bagaimana syaitan itu dilaknat oleh Allah sampai kiamat? Disebut dalam Al-Quran, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Hei iblis dan sekutumu, sesungguhnya laknatku, yakni laknat Allah ke atasmu dan keturunanmu kekal sampai kiamat. Kenapa? Kerana ada sifat kibir. Apa itu sifat kibir? Takabbur. Apa itu takabbur? Sombong untuk menerima kebenaran dan memandang orang lain dengan pandangan remeh. Sombong. Bagaimana sifat sombong ini dilaknat oleh Allah? Makhluk pertama adalah syaitan. Kisah dia, Allah tanya. Allah suruh dia bersujud, tak nak bersujud. Allah tanya dia, hei iblis, aku perintahkan engkau bersujud, kenapa engkau ingkar perintahku? Dijawab, ana khairum minhu. Hei Allah, aku lebih baik dari dia, yakni Adam. Lalu dia membesarkan diri. Khalaqtani min nar, mencipta aku daripada api. Wa khalaqatahu min tin, dan mencipta dia, yakni Adam, daripada tanah. Mana hebat. Bila kita bagi nasihat kepada perawat-perawat yang tadi, dukung-dukung, bomo, bagaimana dia akan jawab? Mu tu budak lagi. Mu nak ajar aku. Ngaji lagi ilmu Allah luar. Mu tak jumpa lagi tahap aku. Itu aja apa dia. Kita bagi hadis, kita bagi Al-Quran, kita bagi rujukan kitab, dia buang habis. Sifat apakah ini? Al-kibr. Sifat kibir, sombong. Orang yang sombong, bagaimana Allah jadikan dia? Bala pada dia, dimati ke hati. Hanya bala dan sakit sahaja yang boleh meleburkan hati yang sombong. Kadang-kadang Allah beri kita sakit, kemungkinan kita juga ada sifat ini dulu-dulu. Lalu kita sakit, kita pun berusaha. Sakit lagi Allah tak bagi sembuh. Kita kena renung sekejap, pejam mata renung. Ya Allah, aku akui diriku sendiri pun aku tak dapat nak jaga. Aliran darah dalam badanku pun aku tak tahu, tak dapat nak kawal dengan baik. Penyakit yang ada pada tubuhku pun aku tak dapat nak singkir. Maka mengakui lemahnya diri sebagai seorang insan hamba kepada Tuhan. Maka kita pun kembali bertaubat kepadanya dan merintih dalam doa dan sujud setiap malam dan setiap doa kita. Di waktu itulah Allah pun cabut penyakit maknawi tadi, penyakit jiwa. Maka bila Allah cabut penyakit maknawi ni, maka penyakit yang ada pada kita hak lain mudah sembuh. Yang kedua tadi penyakit hissi. Penyakit hissi ini penyakit yang berkaitan dengan tubuh badan. Penyakit yang berkaitan tubuh badan. Contoh pening kepala. Ini penyakit hissi. Kulit gatal. Ini penyakit hissi berkaitan tubuh badan. Ini mudah je. Mudah. Payah penyakit maknawi tadi. Jadi tuan-tuan, bila kita nak berubat, pertama tadi kita lihat bacaan dia.
bacaan dulu. Yang kedua, kita lihat kaedah. Apakah kaedah yang diguna pakai, apakah kaedah yang dia guna pakai, perawat tadi, berlandaskan syariat atau tidak. Kalau kaedahnya melanggar syariat, jangan merawat. Contoh kaedah melanggar syariat, okey, kakak boleh saya rawat, tapi kena pecah tudung. Kenapa kena pecah tudung? Ada perawatan. Nama pusat rawatan Islam. Bila pergi, kena pecah tudung ni. Kalau tak pecah tudung, saya tak dapat merawat. Kenapa? Kenapa mesti pecah tudung? Bila pecah tudung, menampakkan aurat, mendedahkan kemurkaan Allah dan mendapat redha jin. Bila mendapat redha jin, maka kuatlah dukung tadi, perawat tadi. Dia mendapat kekuatan, bantuan daripada bangsa jin. Kerana itu syarat dia pecah tudung. Okey, kakak tu pun tak nak pecah tudung, tak boleh ni. Suami saya marah nanti. Bahkan melanggar syariat. Okey, tak nak pecah tudung, tak apa. Hulurkan tangan kak. Dia pun hulur. Perawat tadi pun ambil tangan dia, letak dan pegang tangan kakak tadi tanpa berlapik pun. Kenapa pegang tangan saya ni? Saya nak rasa je tangan tu panas sejuk, nak tengok ada jin tak. Mana ada scan macam tu? Bersentuhan lelaki perempuan menyalahi syariat, maka kaedahnya tidak dibenarkan. Salah, jangan. Itu salah, tak boleh. Itu menyalahi kaedah. Contohnya lagi, kena mandi bunga. Mandi bunga tak salah. Tapi bila sebelum mandi tu, perawat yang kena mandi. Dan perawat pesan kepada pesakit wanita, datang pagi esok rumah saya, jangan bagi tahu suami. Bawa kain tola, bawa pakaian untuk mandi. Jangan bagi tahu suami. Ini pernah berlaku. Wanita apa datang apa, ingatkan isteri dia mandikan dia. Rupanya perawat lelaki mandikan. Ini memang tak boleh. Ini lebih lagi. Lepas tu berlakulah rogu lah, raba lah apa. Tak boleh. Ataupun isteri, contohnya isteri dia mandikan. Isteri mana. Tapi sebelum mandi tu kena baca. Dia pun bawa mari, bagi satu kertas. Sebelum akak mandi kena baca kertas ni. Kita pun ambil kertas tu, tengok, peliknya. Asyhadu an la ilaha atahaku, baris bawah, ha Allah duk bawah. Ni dia baca macam tu. Illallah, tiada Tuhan malaikat Allah, buduh dia sebut. Kemudian sebut balik, buduh la ilaha illallah, Muhammad kandung alif dalam badanku. Ni banyak mengarut ni. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min zalik. Dia mengubah kalimah syahadah kita. Tak boleh. Tahu tak apa makna buduh? Badawaha. Buduh adalah salah satu nama ketua syaitan. Dia ada puak-puak, salah satu yang mempunyai kekuatan tertentu yang Allah beri pada dia. Buduh. Sebab tu ada azimat-azimat yang orang buat, pelaris perniagaan, dia letak dalam laci premis perniagaan, ataupun dia letak dalam dompet dia. Bentuk segi pak, kemudian dia pecah perkataan tadi, ba, da, wa, ha. Kemudian dia tukar pula, ha, wa, da, ba. Dia tukar-tukar huruf. Dan dia letak segi pak dalam bil duit, dompet, ataupun di laci tempat premis perniagaan, kedai dan sebagainya. Dia anggap sebagai pelaris yang boleh melariskan rezeki lah. Tak kena pada asbab, tak kena. Maka bahaya kepada pegangan kita. Tuan pada rahmati Allah SWT, buduh tu adalah salah satu nama ketua syaitan. Ada satu puak. Tak boleh. Kita tak tahu yang kita ambil, orang bagi dan sebagainya, tak boleh. Kalau ada, bakar je. Bakar. Sambil baca ayat kursi pun boleh. Bakar. Tak boleh. Jangan gantung. Jangan gantung benda-benda yang sepatutnya kita bergantung penuh kepada Allah. Kita gantung kepada
perkara yang tidak patut jadi asbab tersebut. Jadi tuan-puan, yang terakhir sekali adalah pertama, kita nilai bacaan. Yang kedua, kaedah, pastikan berdiri atas garis panduan syariat. Yang ketiga adalah bahannya. Bahan yang dia guna pakai, ubat-ubatan apa yang dia guna pakai itu adalah suci, bersih dan sesuai dengan penyakit kita. Seperti kasturi, tak apa, boleh. Minyak zaitun, boleh. Nak minum, nak sapu di kulit, ya baik. Dia ada kajian doktor, boleh. Habbatus sauda, habbatus sauda kena tengok. Kalaulah pesakit ni badan dia panas, badan tu panas, dia tidak sesuai minum habbatus sauda, tak sesuai. Kalau badan dia sejuk ataupun badan dia biasa, suhu dia biasa, okey, nak minum habbatus sauda okey. Tapi ada dia punya apa? Dos dia, sukatan dia. Tak boleh minum banyak. Minum banyak panas badan dan pening kepala serta rasa bahaya kepada perut. Itu. Saya pernah uji kaji pada diri saya sendiri. Sebotol saya minum, 1 sudu saya minum, 7 sudu saya minum dan sebagainya. Dia ada kesesuaian dia. 7 titis kalau spray. Kalau ambil dengan sudu, 1 sudu sahaja setiap hari. Dan waktu yang paling sesuai minum habbatus sauda adalah waktu pagi. Kalau di Cameron Highland ni sangat sesuai minum habbatus sauda kerana suhu di sini sangat sejuk. Bila kita minum habbatus sauda ni sifat dia panas. Dia memanaskan badan. Tapi jangan terlalu banyak, 1 sudu saja. Habbatus sauda racun bagi jin, sehat bagi kita. Kena lihat sesuai ataupun tidak. Tapi tiba-tiba ada satu hari budak sakit, mak dia bawa pergi jumpa bidan. Bidan tu kata anak dia ni terkena gangguan dan kalau nak sembuh kena mandi air tapak kaki babi. Air tapak kaki babi macam mana nak cari? Jadi mak dia ni macam mana nak cari air tapak kaki babi ni? Hai, tak sedap bunyi ni babi-babi ni. Anak dia memang sakit lah, sendawa gitu. Dia tak pergi hospital. Dan bidan tu kata, kak jangan bawa anak ni pergi klinik. Kalau bawa anak ni jadi apa panggil? Bengak. Bengak ni macam lurus benda sikit. Dia lambat pikat sikit. Gitu. Kak tu percaya lah, dia pergi klinik. Tapi pergi ke bidan ni kena mandi air tapak kaki babi. Lepas tu kak tu kata tak boleh ni tapak kaki babi air. Tak selera nak mandi. Jadi bidan tu kata kalau ada alternatif. Kalau tak nak mandi air tapak kaki babi, mandi air tapak kaki gajah. Macam mana nak cari air tapak kaki gajah? Akhir sekali susah nak cari air tapak kaki gajah ni. Dia pun bawa budak tu, anak dia, ke tempat kami. Kami pun rawat, tidak ada gangguan jin. Kemudian saya rasa pelik, budak ni menggaru-garu badan dia. Saya suruh dia buka baju. Bila buka baju, tali kuning bersilang. Saya kerak tali tu. Tak ada apa tali tu, tak ada apa. Tak ada bahan tu tak ada kena-mengena dengan penyakit sendawa dia tu. Saya rukiah tak ada apa, saya kata kak pergi klinik. Bawa anak ni pergi klinik sekarang. Tak boleh ustaz. Kenapa tak boleh? Nanti bengak anak saya. Bengak macam mana pergi klinik? Saya basuh dia ni. Basuh sini. Dia pergi klinik, makan ubat, besok petang anaknya sembuh. Selesai cerita. Selesai masalah. Jadi kerana itu tuan-puan, 3 perkara tadi kita kena teliti sebelum mendapatkan rawatan. Pertama, bacaan dia. Betul atau tidak? Taktil atau tidak kalau Al-Quran? Ataupun kita faham ataupun tidak? Yang kedua adalah kaedah menepati syariat. Tidak melampaui batas. Yang ketiga bahan. Bahan digunakan tu kalau boleh bahan disunnahkan dan bahan yang ada kaitan dengan pesakit ataupun penyakit yang dialami oleh pesakit. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT pada malam ini, yang terakhir sekali dah, lewat masa dah, minta maaf.
Saya biasa ceramah 2-3 jam biasa. Kalau start pagi sampai pukul 10, sambung balik 10:30 sampai Zuhur, biasa gitu. Jadi minta maaf terlalu terlambat sikit ya. Sikit dah kesimpulan last. Sebab ni kali pertama saya datang sini. Tu kali kedua mungkin tak tahu bila kan. Kalau nak jemput lagi pun boleh, tapi saya tak tahu hidup atau mati. Sebab tu lewat sikit ya. Sikit lagi. Ini kali pertama saya hadir ke sini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang saya nak buat pada malam ini, perubatan Islam ruqyah syar'iyah, jampi-jampi ruqyah ini, jampi-jampi doa-doa yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga perkataan-perkataan yang dapat difahami dan baik makna dia, dan ia ada sumber rujukan syar'iyah. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah hadis, yang ketiga adalah ijma' ulama', yang keempat adalah qiyas. Dan ada kajian-kajian ulama beratus-ratus tahun berkaitan dengan perubatan Islam ini. Ulama zaman dulu kaji tentang sihir, kaji tentang saka, kaji tentang jin yang mencintai manusia, gangguan tempat, rumah dan sebagainya, penyakit-penyakit jiwa, dan bagaimana penyelesaiannya dah ada semua dah. Kita hanya tunggu mengamalkan sahaja. Cuma pada malam ini tuan-tuan, saya akan bagi beberapa amalan yang amat mudah yang boleh tuan-puan amalkan, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang diamalkan oleh almarhum Dr. Harudin, dan seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis dan telah dijamin hadis sahih. Siapa-siapa yang baca 3 kali pagi, 3 kali petang, maka Allah SWT selamatkan dia daripada segala kemudaratan. Dan Dr. Harudin sentiasa baca 3 kali sebelum keluar rumah ataupun sebelum ke tempat pesakit. Apa ayatnya? Sangat mudah, biasa kita dengar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang, ataupun 3 kali sebelum keluar rumah. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, tu'anallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Paling mudah, Rasulullah dah jamin. Amalan yang kedua tuan-tuan, amalan yang Rasulullah tak pernah tinggal dalam kehidupan dia. Semenjak turun ayat ni, Rasulullah tak pernah tinggal. Ayat ni turun setelah Rasulullah SAW terkena sihir Al-Mu'awwizatain, tapi kita ambil yang Al-Mu'awwizat 3 lah. Kita baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Baca 3 kali pagi paling kurang, 3 kali petang, 3 kali sebelum tidur. Paling basic ni, paling basic. Jangan tinggal ni. Cuma ada beza dia. Kita baca 3 kali pagi, okey, baca gitu lah. Petang pun okey baca. Ni basic. Cuma malam dia lain sikit. Sebelum tidur Rasulullah baca 3 kali. Orang haid boleh baca? Boleh. Diharuskan baca dengan niat doa, benteng diri. Cuma Rasulullah beza sikit. Baca waktu malam Rasulullah memadukan 2 telapak tangan, yakni berdoa. Kemudian Rasulullah tiup dulu. Disebut dalam hadis Aisyah, Rasulullah tiup dulu. Bukan baca dulu baru tiup, tiup dulu. Kemudian baru Rasulullah baca Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, tiup kembali. Kemudian Rasulullah sapu di kepala, wajah dan seluruh badan, sapu. Kemudian Rasulullah buat lagi Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, tiup lagi, buat lagi, kepala, wajah, seluruh badan. Dan Rasulullah buat lagi 3 kali. Rasulullah ulang. InsyaAllah amalkan selalu, insyaAllah tidak akan diganggu syaitan ketika tidur. Ini. Macam sebelum ni saya baca tak kena dengan kaedah.
Baca kena dengar kaedah Rasulullah buat. Tiu sapu seluruh badan. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Tuan-tuan dirahmati dah. Tu amalan yang kedua. Tapi Rasulullah baca 3 kul huwallahu al-falaq an-nas 19 kali sehari. Rasulullah baca 19 kali sehari. Rasulullah baca masa mana 19 kali sehari? Rasulullah baca selepas subuh 3 kali. Dan waktu pagi antara duha Rasulullah baca 3 kali. 6 dah. Dan Rasulullah baca lepas zuhur 1 kali. Qul huwallahu al-falaq an-nas 1 kali semua. Kemudian Rasulullah baca lepas asar 1 kali. Qul huwallahu al-falaq an-nas. Kemudian Rasulullah baca waktu petang tu pula khusus 3 kali pula. Kemudian Rasulullah baca lepas maghrib 3 kali. Kemudian Rasulullah baca lepas fardu isya' 1 kali. Dan Rasulullah baca dalam solat sunat witir rakaat terakhir kan, qul huwallahu al-falaq an-nas kita baca kan, rakaat terakhir 1 rakaat tu sekali. Kemudian Rasulullah baca 3 kali sebelum tidur. Campur semua sekali. Rasulullah membaca 3 kul setiap hari 19 kali sehari. Jadi kita 19 kali sehari, alhamdulillah. Lebih, subhanallah. Lebih, syukur. Amalan yang baik, lebih lagi baik. Dia tidak ada amalan kamu nak jadi hebat tak, nak jadi kebal, kamu amal zikir ni 1000. Jangan kurang, jangan lebih. Kurang tak jadi, lebih jadi isim, panah badan. Tidak ada amalan baik jadi gitu. Melainkan tujuan yang tak baik, kaedah yang tak kena. Tak boleh. Dia amalan baik, comel jadi. Ustaz berubah ni tak takut ke jin ganggu anak isteri ustaz? Tak. Sebab apa? Sebab saya tak buat benda karut. Saya tak berubah benda, saya tak main jin. Saya tak ambil benda-benda yang bahaya. Setakat ni ada ganggu? Tak ada. Sejarah perawat ruqyah syariah tidak ada. Tidak ada diganggu sebab kami yakin Allah melindungi dengan amalan-amalan yang telah disunnahkan. Kita nak yakin dengan apa lagi kalau tak yakin dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh alim ulama kepada kita. Kita nak yakin pada apa lagi tuan? Itu keyakinan mutlak kita. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bagi amalan ni. Jarang saya bagi amalan ni, tapi saya nak bagi sini. Sebab saya tengok di sini suasana bisnes yang begitu hebat. Suasana bisnes, perniagaan. Saya bagi amalan ni. Amalan apa lagi yang dibenarkan? Tiap kali tuan-puan nak mengeluarkan duit daripada dompet ataupun nak mengeluarkan duit daripada bank, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek. Bismillah min kinzillah. 3 patah perkataan. Bismillah min kinzillah. King tu kaf, kinzillah. Kalau sambung Bismillahi min kinzillah. Bismillahi min kinzillah. Dengan nama Allah daripada perbendaharaan Allah, simpanan Allah. Simpanan Allah pernah habis tak? Tak pernah habis. Dia maha kaya. Jadi kita baca tu secara tasawufnya, duit yang kita keluar daripada bank tu, duit yang kita keluar daripada dompet tu, kita mungkin fikir selama ni duit aku, hak aku yang berusaha cari duit ni. Tapi bila kita baca doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah daripada simpanan Allah, kita akan merasakan duit tu bukan milik kita, tapi rezeki daripada Allah. Allah beri. Allah janji dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidannakum. Mu bersyukur aku tambah nikmat. Jadi sebelum ni kita rasa duit ada dalam poket kita ni duit kita. Kita rasa duit ada dalam bank tu usaha kita. Kita tak rasa tu daripada Allah, simpanan Allah. Bila-bila masa boleh hilang duit dalam bank. Sehari dua ni se-IMB banyak hilang duit. Boleh hilang sekali mata. Allah tarik rezeki. Asbab banyak boleh. Bila kita amal doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah daripada simpanan Allah, perbendaharaan Allah tak pernah habis. Syukur Allah bagi padaku rezeki ini. Takkan pernah berkurang.
Wallahi setakat saya amal tak pernah kurang. Tak pernah. Sepik setara mana tak pernah kurang duit. Saya pun heran. Macam mana duit aku tak pernah kurang? Saya pun heran. Duit masuk keluar. Keluar masuk tu banyak lagi masuk. Kadang saya tak sempat pun nak claim kuliah tak sempat masa. Sibuk masa. Sebab apa? Tak fikir dah bab claim tak fikir dah. Tu. Bukan saya nak kata saya kaya, tapi Allah mencukupkan rezeki. Boleh belanja anak buah, boleh belanja staff. Tak fikir dah rasa kedekut, rasa rugi, tak fikir dah benda tu. Itu pengalaman orang-orang yang pernah mengamal. Tapi ingat, kita tidak bertuhankan ayat, kita bertuhankan siapa? Allah. Ayat itu doa kita kepada Allah SWT. Jaga maknawi ini. Rasa cukup setakat itu sajalah. 3 amalan, moga-moga amalan mudah ini kita boleh amalkan dengan baik dan jelas penjelasan. Kalau tak jelas, minta maaf lah. Mungkin ada bahasa-bahasa kampung saya terkeluar, bahasa Terengganu, bahasa Kelantan terkeluar, minta maaf kalau tidak dapat faham dengan jelas. Itu sajalah pada malam ini. Pukul 9 dah saya berhenti. Terima kasih sekali lagi lah kepada pihak Majlis Agama, terutama kepada Al-Fadhil Ustaz Azwan kita. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Kayangan Berincang. Terima kasih kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, para asatizah sudi mendengar kuliah saya yang tidak seberapa ini. Terima kasih kepada tuan-puan muslimin muslimat yang sudi tunggu, walaupun esok hari bekerja lagi di sini bekerja lagi. Kami cuti sana Jumaat, sini kerja lagi. Minta maaf mengambil masa. Moga-moga masa yang terlebih ni jadi masa mujahadah. Masa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan jazaa ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada rezeki, ada umur panjang, insya-Allah kita boleh berjumpa lagi Ustaz. Insya-Allah. Dengan sekali tamu kita datang, insya-Allah akan datang lagi. Bumi